Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi dalam channel The Journey 4444. Topik yang kita akan bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan apa tujuan kita hidup. What is the purpose of life? Yang semua orang terburu-buru, semua orang sibuk dengan nak buat mission board 2021. Tapi semua korang tahu ke what is the purpose of life? Sebelum nak buat mission board tu dulu, dengar video ni sampai habis dan jangan lupa subscribe. Okay, topik yang pertama adalah berkenaan dengan what is the purpose of life. Sebelum ni, saya merupakan salah seorang pekerja dan saya pernah menjadi seorang usahawan juga. Pernah berniaga, tapi berniaga cak ayam, maksudnya hangat-hangat teh ayam. Sekejap buat itu, sekejap buat ini, sekejap buat itu, sekejap buat ini. So, saya tak fixkan kepada satu bisnes yang saya betul-betul nak fokus. Saya tak pandai lagi masa tu. Saya masih belajar, saya masih ambil, tengok orang buat benda ni, okay, saya buat. Tengok benda ni viral, saya buat. Sedangkan kita kena tahu what is the purpose of life. Untuk you consistent buat apa yang you suka dan jangan force diri you untuk terus buat benda yang you tak suka. Okay, the purpose of life yang Fatin rasa Fatin kena kongsi dengan korang adalah berkenaan dengan sebenarnya hidup kita simple. Masalah itu bukanlah masalah, kita yang bermasalah. Sebab cara kita pandang sesuatu tu kadang-kadang salah. Sebagai contoh, semua orang, ada yang orang kata ada yang tak cantik lah, ada yang cantik lah, ada yang lawa lah, ada yang comel lah. Tapi sebenarnya setiap ciptaan Allah itu adalah yang terbaik dan terindah. Allah tidak menciptakan manusia untuk jadi yang tak baik. Allah memang jadikan kita yang sebaik-baik. Orang kata sebaik-baiknya Allah jadikan kita ni. Jadi tak ada istilah pun sebenarnya kau ni tak cantik, kau ni cantik. Itu hanya pandangan mata kita. Pandangan mata kita yang salah sebenarnya. So dekat sini berkenaan dengan tujuan hidup, apa yang Fatin nak kaitkan adalah cara kita pandang kehidupan kita. Sebenarnya kita nak pergi sejauh mana dalam kehidupan ni? Betul ke kalau banyak duit tu orang kata berjaya dan kaya raya, lepas tu senang hati? Betul ke benda tu? Ataupun the purpose of life adalah untuk kita mengabdikan diri kita dekat Allah. You kena faham Dan saya pun orang yang bercakap ni ingatkan diri saya juga. Sebenarnya macam mana saya boleh berubah dengan selawat ni? Saya mula dengan selawat untuk ubah hidup saya. So bila saya mula dengan selawat itu menjadi sebagai satu bimbingan. Dia bawa saya satu step ke satu step, satu step ke satu step. Tapi Alhamdulillah dengan selawat ni dia tak bawa saya ke jalan yang salah. Dia bawa saya macam ada orang pegang tangan, kau kena ikut sini, kau kena ikut sini, kau jangan pergi sini, nanti salah, nanti kau jatuh, nanti kau sedih. Bukan kata kita tak buat salah, tapi kita akan belajar daripada kesilapan tu dan kita takkan menyalahkan sesiapa. Sebelum ni kalau kita gagal dalam hidup, kita akan salahkan orang tu lah, orang ni lah, Allah uji aku lah, orang ni lah. Sedangkan kita hanya perlu baiki je, tak perlu komplain. Kalau you complain every time, every moment, benda tu akan jadi masalah. Dan masalah akan settle bila you tak fikir dan selesaikan masalah tu. Okay? So, the purpose of life adalah untuk kita abdikan diri kita dekat Allah. Cara saya bermula dengan selawat. Bila saya mula dengan selawat, saya memang rasa hati ni tenang setenang-tenangnya. Rupanya dalam hidup ni, kalau kita nak dunia, kita kena cari Allah dulu. Kita buat apa yang dia suruh, kita tinggal apa yang dia larang. Jadi untuk ada orang setengah kata, okay, kau mulakan dengan baki solat, apa semua tu kan, baki solat, solat 5 waktu, baca Al-Quran. Tapi untuk saya, itu memang biasalah, kita memang dah buat setiap hari. Tapi benda yang kita buat setiap hari, tapi macam kita hafal, dia tak sampai ke hati kita tau. Kita tak rasa macam bersungguh-sungguh nak buat. Macam aku kena buat ni, aku buat ni untuk diri aku. Kita rasa macam kita buat ni sebab terpaksa. Kita rasa macam buat je lah, nanti ni. No, ini adalah satu kewajipan you sebagai seorang Muslim yang you kena buat. Tapi dengan selawat, dia jadi macam alarm clock you tau. Macam, okay Fatin, this is the time untuk you selawat, this is the time untuk you solat, this is the time untuk you baca Quran. You improve sikit demi sikit. Dia bawa you menjadi seorang yang lebih baik. Dan yang paling best adalah investment you dekat dunia dan akhirat you dapat. Bila dengan selawat ni, you bukan dapat akhirat je. Maaf saya cakap, memang kita terbiasa untuk dengar, okay, bila you selawat, you akan dapat syafaat.
Itu memang betul dan benar dan tak salah pun. Tapi sebenarnya untuk di dunia pun manusia akan dapat. Bila kita dah abdikan diri kita dengan Allah, kita dah tunduk dan patuh dengan arahan dia, dan kita tinggalkan apa yang dilarang, dan mulakan juga dengan selawat, you akan rasa nikmat yang I rasa. I rasa tenang, I rasa bahagia, hidup I macam lapang, otak I tak serabut dah, and then everything settle, macam settle sap. Settle macam tu je, tak payah fikir pun. Sebab masalah kita adalah kita fikir urusan Allah. Kita dah mencampuri urusan Allah. Sebagai contoh, dulu saya usahawan, orang yang berniaga, saya fikir okay, kalau aku usaha macam ni, aku dapat macam ni. Okay, tak tipu, memang you usaha. Tapi kan best kalau 20% je you usaha, lagi 80% tu you duduk diam-diam, you selawat banyak-banyak, you minta doa ke Allah dari hati you. Ya Allah, aku nak benda ni, aku nak ini. Minta dekat Allah. Sebab hati tu Allah yang pegang, rezeki tu Allah yang pegang. Dan kalau kata kita saya sebagai penjual, ada orang nak membeli, mestilah Allah yang gerakkan hati dia untuk membeli dengan saya. Takkanlah tiba-tiba benda tu tak kenal pun tiba-tiba kontak, hello boleh tak saya nak beli barang ni. Takkan, benda tu takkan jadi macam tu. So dekat sini kunci kejayaan adalah bila kita kembali kepada Allah. Kita kena tahu yang kita kena abdikan diri kita ke Allah. Kita nak benda lain tu, minta je, insyaAllah Allah akan bagi. Okay, macam saya setakat ni yang physically saya dapat bila saya selawat, saya hanya macam ni. Sedap lah McD tu, dekat depan mata saya ni, dekat depan je. Maksudnya macam kalau saya belok ke kiri, dah sampai dah McD tu, boleh je beli terus, bukan tak ada duit. Tapi sebab dia fikir macam ni, tak apalah, nanti je lah. Tapi bila sampai rumah, tiba-tiba suami saya dia jalan macam nak buat surprise kan. Rupa-rupanya dia dah belikan dah McD untuk saya, dan saya tak bagi tahu dia pun. Siapa yang gerakkan hati suami saya untuk beli McD dekat saya? Benda tu kan Allah yang gerakkan hati. So bukanlah usaha kita akan menentukan hasil kita, tak. Kita kena kembali kepada Allah, minta ke Allah apa yang kita nak. Tak payah serabutkan kepala, macam mana nak dapatkan benda tu, macam mana aku nak dapat income macam ni, kenapa dia boleh kaya, kenapa aku tak boleh kaya. Kau boleh kaya, tapi kau kena kembali kepada Allah dulu, dan insyaAllah kau akan berjaya. So the purpose of life yang pertama adalah kembali mengabdikan diri kepada Allah. Kita tak akan pernah lari daripada ujian. Memang manusia ni diturunkan ke bumi untuk diuji. Bila you diuji, you kena faham Allah masih ingat, Allah masih sayang you. Jangan down, jangan rasa macam kenapa Allah buat aku macam ni. No, jangan buat macam tu. Jangan mencampuri urusannya Allah. Sebab dalam satu kisah ni, saya tak ingat Nabi apa, tapi kisah ni berkenaan dengan bagaimana seorang Nabi tu diperintahkan oleh Allah untuk senyap di satu pohon, untuk diam, dan dia kena lihat je apa yang terjadi di depan mata dia. Okey, yang pertama, ada si penunggang kuda, dia berhenti di tebing sungai untuk minum. Okey, dia minum air. Lepas tu tiba-tiba dia punya, orang kata apa, kantung duit emas dia jatuh, tapi dia tak sedar. So dia dah berlalu pergi dengan duit emas yang jatuh dekat tebing sungai tu. Datang seorang budak lelaki minum air dekat situ juga. Bila dia minum tu, dia nampak kantung tu, dia ambil. So Nabi cakap lah macam tak patut lah, bukan Nabi Muhammad, saya tak ingat Nabi apa, tapi ini kisah-kisah sebenar. Jadinya budak tu ambil kantung emas tu. Salah lah kan, kita tak boleh ambil hak orang kan, tapi budak tu ambil dan dia berlalu pergi. Datang orang yang ketiga ni si buta ni pun datang untuk minum air dekat sungai. Bila si buta tu tengah minum air dekat sungai, dia tengah-tengah minum ni, yang orang yang datang dengan kuda tadi tu datang kat tepi sungai sebab nak cari duit dia yang jatuh, emas dia yang jatuh tu. Lepas tu si penunggang kuda tu salahkan si buta, kata kau dah ambil duit aku, kau dah curi duit aku, kau pulangkan balik duit aku. So si buta tu cakap, aku ni buta, mana aku nampak kat mana duit kau jatuh apa semua. Jadi diorang gaduh. Last sekali si penunggang kuda tu dah bunuh si buta. Okay, dalam kisah ni, Nabi yang melihat keadaan itu merasakan macam tak adil lah. Kenapa? Kesian lah si buta ni nak kena mati dalam cara macam tu, meninggal dengan cara macam tu. Alah, tak adil lah untuk dia. Lepas tu si budak tu pula yang ambil duit, rasa tak adil. Tapi di sebalik tu Allah nak cerita adalah
Budak lelaki yang ambil duit tu adalah dulu dia ada seorang ayah. Dia ada ayah dan ayah dia dah meninggal dunia. Dibunuh oleh si buta. Okay, dibunuh oleh si buta. Dan ayah dia juga pernah bekerja dengan penunggang kuda tadi, tapi tak dibayar gaji. Jadi duit yang jatuh daripada kantung kuda tu, emas yang jatuh daripada kantung kuda tu adalah jumlah dia sama banyak dengan gaji yang si penunggang kuda tu tak bayar dekat ayah dia dulu masih ayah dia hidup. So bila jadi macam tu, rupa-rupanya kita tak tahu pun cerita sebenar apa yang terjadi, apa mula-mula terjadi, macam mana boleh jadi macam ni. Tapi Allah turunkan macam tu kejadian dia. Allah izinkan benda tu terjadi. So untuk kita nak ubah hidup kita ni, kita kena tahu yang kita kena abdikan diri ke Allah. Jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa aku tak tahulah apa nak jadi dengan hidup aku ni, macam mana aku nak settlekan ni, macam mana aku nak settlekan tu. Minta dekat Allah, mulakan dengan selawat. InsyaAllah selawat akan bantu you. Buat sikit-sikit. You kena buat. Selawat ni you kena buat. Kalau you tak buat, you takkan dapat nikmat tu. And saya sebagai orang yang bercakap ni, saya dah buat tau. Kenapa saya sampaikan kat you all? Kenapa saya sampaikan dengan penuh semangat? Sebab saya nak you all pun rasa apa yang saya rasa. Saya rasa bahagia. Saya rasa tenang. Hari-hari saya macam indahnya, ya Allah. When I wish, it come true. Bila saya minta, ataupun saya tak minta pun, saya terbayang je macam MACD tadi tu, dapat. Ini kisah yang saya ceritakan tadi tu tak logik dek akal kan. Maksudnya kita sebagai manusia, kalau kita tengok macam alah kesian yang kat si buta ni mati, alah tak patutlah budak tu mencuri. Tapi di sebalik kisah Allah dia lain. Allah mengetahui, Allah maha mengetahui. So untuk kita, mintalah dekat Allah, mulakan dengan selawat. And I hope lepas ni you dah start selawat, walaupun kecil sedikit lebih baik daripada tak ada apa-apa. Okay, sampai di sini dulu. Till we meet the next journey. Assalamualaikum. Bye.